Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan selamat tahun baru hijrah kepada hadirin dan hadirat yang menyaksikan. Sejarah mengajarkan pengalaman. Pengalaman melahirkan kefahaman. Kefahaman mewujudkan kesedaran dan rasa ingin tahu. Dengan kesedaran bahawa hijrahnya seseorang itu adalah melalui pengalaman dan pengajaran dari masa yang lalu. Sudah tentu, tahun baru itu dipenuhi dengan kisah yang sangat indah. Peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian ditetapkan sebagai permulaan tahun kalender Islam bukanlah satu kisah biasa semata-mata, namun merupakan satu perkara yang harus kita ni amat-amati dan kita ni amalkan maknanya. Alhamdulillah, bertemu kita dalam bual bicara Cematu rupanya bersama asatizah daripada Brunei Darussalam yang akan menjawab soalan-soalan yang akan dikemukakan. Alhamdulillah. Okey, soalan yang pertama. Apa yang dimaksudkan dengan hijrah, Ustazah? Hijrah ini ia berasal dari perkataan hajara yang bermaksud meninggalkan, menjauhkan diri dan berpindah tempat. Jadi dalam istilah sirah, hijrah ini ia merujuk kepada peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana baginda dan para sahabat meninggalkan Mekah ke Madinah demi kebaikan Islam, demi menjaga keimanan mereka, kerana pada waktu itu Mekah memang sulit untuk mengamalkan Islam. Zaman ini kata hijrah itu ia sinonim dengan fenomena di mana seseorang, biasanya Muslim, melakukan perubahan. Ia berubah dari yang buruk kepada yang lebih baik. Contohnya, mungkin dulu ia jenis indah solat, sekarang ia solat. Atau dulu ia jenis membual, sekarang ia berkata benar, dan sebagainya. In a way, makna hijrah yang difahami oleh masyarakat kita ni pada masa ini adalah perpindahan sifat dari yang buruk kepada yang baik atau dari yang baik kepada yang lebih baik. Semuanya khair. Wallahu a'lam. Bilakah bermulanya penggunaan takwim ataupun kalender hijrah? Baik. Takwim ataupun kalender hijrah ni awal diperkenalkan ataupun diterapkan pada tahun ke-17 Hijrah di zamannya Sayyidina Umar Al-Khattab, Khalifah Ar-Rashidin yang kedua. Di dalam penetapan tahun Hijrah, pelbagai pendapat-pendapat para sahabat didengar oleh Sayyidina Umar. Ada yang bercadang tahun kalender Islam itu bermula dari sejaknya kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang berpendapat daripada sejak kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang berpendapat daripada sejak lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya diterimalah cadangan Sayyidina Ali karamallahu wajhah bahawasanya bermulanya takwim Islam, kalender Islam itu daripada sejak berhijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kota Mekah ke kota Madinah. Saat itulah digelar sebagai takwim hijriyah. Soalan seterusnya, bagaimanakah perkiraan kalender hijrah bermula? Believe it or not, sebenarnya bulan-bulan yang kita dipakai di dalam tahun hijrah masa ini sudah lama dipakai sebelum pengutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang Arab sudah menggunakan nama-nama bulan yang ada di dalam bulan-bulan hijrah ataupun takwim Islam yang kita dipakai pada hari ini. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Zulhijjah sebenarnya sudah lama dipakai
sebelum pengutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila nama-nama bulan ini sudah ada, cuma di dalam zamannya pemerintahan Saidina Umar Al-Khattab, cuma bulan-bulan mana yang datang dahulu untuk menjadikan tanda aras kepada pergantiannya tahun itu. Jadi adakah Muharram, adakah Safar, adakah Ramadan. Jadi dulu sebelum itu belum ada untuk menetapkan mana satu bulan yang datang dulu ni sebagai bulan pertama di dalam di dalam pergantian tahun itu. Makanya Saidina Umar Al-Khattab mengumpulkan para sahabat untuk berbincang bulan mana yang datang dulu. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga. Jadi yang awal-awal sekali ada yang para sahabat, ada yang sahabat yang mencadangkan jom kita ni start bulan Ramadan. Ada yang bercadang bulan Syawal dengan reason tertentu. Saidina Umar Al-Khattab terpakai dengan cadangan yang dikatakan datang daripada Saidina Uthman Al-Affan, iaitu pada bulan Muharram. Kerana apa? Muharram bulan sebelumnya itu adalah Zulhijjah. Zulhijjah orang pergi menunaikan manasik haji, balik daripada tu dengan jiwa yang lebih bersih, jiwa yang lebih suci, dengan azam dan semangat yang baru. Maka bermulanya tahun itu cantik tatkala orang baru balik daripada haji, iaitu bulan Muharram. Apa yang dimaksudkan dengan Muharram? Jadi dari perkataan Muharram, mungkin kita ni dapat guess already what it is. Muharram ini maksudnya bulan yang haram. Kalau dulu ia merujuk bahawa bulan itu diharamkan untuk berperang. Cuma tu rupanya. Apakah perbuatan sunnah yang boleh Tani lakukan di bulan Muharram? Perbuatan sunat yang boleh Tani lakukan adalah berpuasa. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa di bulan Muharram lebih baik atau lebih afdal setelah puasa di bulan Ramadan. Masya Allah, cuma tu rupanya. Ada lagi Ustazah? Ada. Kalau boleh, banyakkan juga bersedekah pada bulan Muharram ini. Masya Allah. Okey semua, jadi jangan lupa Tani bersedekah di bulan Muharram. Tapi jangan di bulan Muharram saja. Kalau boleh tak hari-hari. Kerana bersedekah ini adalah amalan yang sangat dianjurkan di dalam Islam. Bilakah terjadinya hari Ashura? 10 Muharram. Tapi did you know kisah sebaliknya itu? Daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, katanya di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, Nabi SAW tatkala sampai di kota Madinah, ia mendapati orang-orang Yahudi di sana berpuasa pada 10 Muharram, iaitu pada hari Ashura. Maka Nabi SAW bertanya kepada orang-orang Yahudi, kenapa kamu berpuasa pada hari ini? Alasan dorang itu adalah hari aninya hari yang baik. Kerana hari ani Allah Subhanahu Wa Taala telah menyelamatkan Bani Israel yang dipimpin oleh Nabi Musa alaihissalam dari Firaun dan bala tenteranya. Dan disebabkan kegembiraan itulah Nabi Musa alaihissalam berpuasa pada hari Ashura. Maka Nabi SAW menjawab kepada orang-orang Yahudi, aku adalah lebih berhak ke atas Nabi Musa alaihissalam dibanding dengan kamu. Jadi berdasarkan daripada hadis ini, kita ni mendapati antara sunnah di dalam bulan Muharram itu adalah kita ni berpuasa. Jadi keutamaan berpuasa pada hari Ashura itu apa? Keutamaannya adalah sangat best, which is dapat menghapuskan dosa setahun sebelumnya. Jadi berpuasalah pada hari Ashura. Masya Allah. Jadi semua yang menonton ini, mari Tani berpuasa pada hari Ashura. Adakah kita disuruh berpuasa pada 9 dan 11 hari bulan Muharram? Nabi SAW bersabda, sumu yauma Ashura, berpuasalah pada hari Ashura, dan wa khalifu fihi al-yahud, dan berselisih ataupun bezakanlah diri kamu tatkala berpuasa tu dengan orang-orang Yahudi. Dengan cara apa? Sumu qablahu yauman atau ba'dahu yauman. Dengan adanya berpuasa tambahan, iaitu pada sebelumnya sehari ataupun selepasnya sehari. Jadi kalau kita ni berpuasa pada hari Ashura tu cantik, kalau boleh kita ni perselisihkan ataupun bezakan dengan orang-orang Yahudi, mereka berpuasa pada 10 Muharram, kita ni 9 dan 10 ataupun 10 dan 11, ataupun lebih baik lagi 3 hari berturut-turut, 9, 10, 11.
Cuma tu rupanya. Jadi amat digalakkan untuk tani berpuasa sehari sebelum hari Ashura ataupun sehari selepas hari Ashura. Seperti yang kita ni tahu, Muharram itu adalah bulan pertama dalam kalender Hijrah. Jadinya, bulan Muharram adalah bulan di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan hijrah. Betul atau salah? Jadi antara lazim yang difahami oleh masyarakat kata ni adalah tatkala hijrah itu bermula daripada sejak berhijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kota Mekah ke kota Madinah, itu bermulanya kalender tahun hijrah. Itu adalah betul. Cuma ramai juga yang memahami ataupun silap faham bahawasanya Muharram itu disebabkan tahun itu adalah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muharram itu juga dianggap sebagai bulan di mana berhijrahnya Nabi daripada kota Mekah ke kota Madinah. Jawapannya adalah salah. Jadi kesimpulannya adalah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah tepatnya adalah pada bulan Rabiul Awal tahun ke-13 Hijrah. Masya Allah. Jadi sahabat-sahabat, bulan Rabiul Awal tu bukan bulan Muharram. Okey? Apakah kisah yang dapat menginspirasikan kita ni mengenai hijrah? Okey, Masya Allah. Teringat hijrahnya seorang hamba Allah yang dicatat dalam sebuah hadis yang masyhur, di mana hamba Allah ini ia telah membunuh 100 orang. Bukannya satu, bukannya dua, tetapi 100 orang. Dan disuruh oleh seorang faqih untuk berhijrah dari tempat tersebut. Tetapi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, belum sampai ke tempat hijrahnya, ia pun meninggal dunia. Lalu malaikat pun turun dan menyukat perjalanan hamba Allah ini, dan mereka menjumpai yang iaitu lebih hampir kepada tempat hijrahnya. Maka rohnya itu pun diangkat oleh malaikat rahmat. Jadi apa yang tani dapat pelajari di sini adalah hijrah ini ia bukan perkara yang mudah. The internal struggle is real. Bahkan benda itulah yang paling mencabar. Dan Masya Allah, hamba Allah seorang ini, ia menyedari betapa besar dosanya itu. Tetapi ia tidak berputus asa untuk kembali kepada Tuhannya. Dan ini sangat terzahir dengan perbuatannya itu. Oleh itu, Allah membalasnya dengan kesudahan yang sangat indah. Masya Allah. Masya Allah Ustazah, such a beautiful story. Jadinya di sini terang, jelas dan nyata bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tu melihat struggle dan juga effort tani dalam in everything we do, termasuk penghijrahan kita ni. Jazakumullah khairan katsira kepada asatizah kita ni yang sudah pun menjawab soalan-soalan yang dikemukakan. Daripada pengongsian asatizah kita ni tadi, dapatlah kita ni ketahui sejarah mengenai hijrah, amalan-amalan sunat yang dapat kita ni lakukan di bulan Muharram ini, dan juga asatizah kita ni tadi pun explain ada beberapa kekeliruan mengenai tentang bulan dan tahun hijrah. Alhamdulillah. Jadi kepada para penonton yang menyaksikan, mudah-mudahan apa yang dikongsikan oleh asatizah kita ni tadi dapat diambil manfaat dan juga dapat diamalkan. Dan jangan lupa share kepada family, friends dan juga orang ramai supaya durang pun tahu dan faham mengenai hijrah. Sampai durang cakap, oh, cuma tu rupanya. Last but not least, jangan lupa berpuasa pada hari Ashura dan sama-sama kita ni memaksimalkan bulan Muharram yang mulia ini. Selamat Tahun Baru Hijrah. Assalamualaikum. Ma'assalam.